Saya merupakan bekas pesakit COVID-19. Tak tahu macam mana pengalaman saya sepanjang saya melawan penyakit ini. Jumpa saya Rabu ini hanya di live Soyawan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama kami di rancangan Soyawan. Okey. Soyawan ni sebagaimana saya kena introkan dulu. Soyawan ni apa ni? SO apa? Sifat orang yang amazing. Overcome the fear and never give up. E ialah E apa? Entah. Excellent. Nanti number one. Okay. Saja nak test orang. Diorang ingat ke tak? Saya ingat sebenarnya. Okay. Sinilah anda bersama kami Ustaz Halim Hafiz dan juga tetamu kita pada hari ini ialah Nur Afiq Zainal atau dikenali sebagai Tok Abah. Ya, Tok Abah. Thank you Tok Abah kerana datang. Okay, so tajuk kita hari ini ialah COVID Fighter. Okay. So sebelum tu kita nak perkenalan dulu dengan Tok Abah. Sebenarnya saya dah kenal Tok Abah dah lama dah, bukan baru kan, lebih kurang 5 tahun ada Tok Abah. 5 tahun ada. Lebih 5 tahun. 5 tahun apa? 2014 kan? Yelah, sekarang 2021. Yelah, itulah dah 7 tahun lah. Oh, teruk matematik ni. Okay, dia memang kurang asam syok orangnya. Okay, so Tok Abah yang saya kenal, beliau masa tu mula-mula kami kenal masa kami di IM4U lah. Dan sebelum tu Tok Abah bekerja di TV3. Beliau belajar dulu kat mana? MRSM ambil bahagian engineering. Lepas tu kerja kat TV3. Okay, lari bidang jugalah. MRSM sains lah. Yelah. MRSM Sains. Lepas tu saya pergi UTM Skudai. UTM Skudai. Yes. Kemudian baru pindah ke keunggulan terbilang. Kemudian masuk ke mana? Masuk TV3 dulu ke sebelum tu? Saya pergi Leskopak Production. Oh, Leskopak. Yeah. Okey. Upin Ipin ni. Upin Ipin. Okey. Lepas tu Tok Abah masuk ke TV3. Lepas okay. tu saya layan production Right. sekejap 3 bulan. Okey. Lepas tu baru saya berjodoh dengan IM4U. Okey. Yes. Lepas dia IM4U masuk PMO lah. Lepas tu dipinjamkan ke PMO. Aku dah lupa lah yang IM4U. Tak amal kalau orang tahu. Okay, ya tahu. Betul. Aku pun dah lupa dah. IM4U. Macam tu lah. Dulu. Dulu. Kita pun tak sempat belajar Ustaz. Okey, kemudian Tok Abah join TV3, lepas tu IM4U, lepas tu join PMO. Dipinjamkan ke PMO. PM office. Okey, PMO, kemudian Lepas tu saya berhenti buat bisnes sendiri. Fokus Join di Seruling Emas SE Yes. Okey, Seruling Emas jaga apa ni, buat menguruskan dia actually, sebenarnya main dia adalah pengurusan acara. Event management. Tapi diselitkan dengan pengurusan artis profesional macam itulah. Dalam ayat dia. Ayat dia. Tok Abah pernah jaga Abam. Allah yarham Abam. Abang Buci berapa tahun? Bertahun-tahun juga jaga dia. 4 tahun saya. 4 tahun. Lama tu jaga. Okey. Kemudian Tok Abah. Okey. Tok Abah apa ni bisnes kuasa sebelum ni? Okey. Okey, so OTA tu Tok Abah. Nombor 3. Okey. Saya sebenarnya pun tadi macam fikir kat siapa tar ni. Okey, so kita nak cerita pasal latar belakang Tok Abah lah. Beliau merupakan seorang yang saya sifatkan amazing sebab latar belakangnya daripada sekolah MRSM ambil engineering, lepas tu tiba-tiba masuk UTM jadi engineer lah. Kemudian masuk TV3 bukan jadi engineer Bukan. Leskopak pun kerja dia. Leskopak bukan, jadi memang mencapah lah kerjanya. Memang mencapah. Dan masuk TV3 pun Tok Abah pun join TV3, dia bukannya jaga elektrik ke jaga apa, tapi dia pun sama-sama buat lawak. Tak. Kau masuk TV kan? Kau rancangan apa masuk TV untuk program yang saya buat lah, yang kami buat lah, tim saya buat, main TV3. Main TV3. Lepas tu kau masuk yang lawak, rancangan lawak tu? Mana ada. Ada, kau jadi ekstra lawak tu. Itu program-program sampingan lah. Kita tolong kawan-kawan. Dan tak ada ekstra yang free, saya je yang free. Ada rancangan lawak, rancangan apa tu?
Apa? Yang kau masuk tu ada sikit-sikit tu budak yang kutuk-kutuk kau tu. Ada rancangan lawak sikit lah dia masuk juga dan dia memang selalu jadi extra lah buat lawak ni. Okay. Sebab Okay, kadang so nak prop pokok mahal. ah, Jadi siapa lagi yang besar di situ? jadi kayu balak. Okay, so kita nak cerita tentang tu latar belakang Tok Abah lah. Lepas ni kalau siapa-siapa tanya apa-apa nak komen, boleh komen di ruangan komen. Okay, so alhamdulillah kita ada sebagai mukadimahnya kita ada satu permainan untuk terus cerita masuk permainan ni Tok Abah. Bukan program ni. Bukan lima tu game. Okey, kita minta Tok Abah. Siapa producer? Ini pertandingan ni lidah clue. Okey, game lidah clue. Sebut ayat sepantas yang mungkin. Okey, kita minta Tok Abah. Oleh kerana Tok Abah hebat, kita minta dia bacakan ni. Okay. Dia bagi soalan English je pula. Okey, baca dengan laju Tok Abah. Okey, termenung jauh nampaknya. Kurang ajar ni. Tongue twister. Peter Piper picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Itu, saya sifatkan itu sebagai satu carotan. Minta tolong mute lah. Teruklah bunyi tu. Saya kena sebut semua ni. Sebut. Laju-laju. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put the butter, it will be butter bitter. Butter bitter. So she said the butter better. Okey. Start ni bukan tahu apa yang sebenar. Okey, better bitter. Okeylah kira tu. Alright, so yang ada lagi kan? Okey, yang ketiga. Okey, kali ni minta kamera tolong fokus muka dia sikit. Kita nak tengok. How much would a woodchuck chop if a Cap. woodchuck could chuck wood? Salah. Atira nak Betul kata lah. salah. How much would? Okey, ni Wood. Atira bagi kita lain. Okey. Betul lah ni. Ha. Betul lah, sama je kan? Ni untuk Ustaz. Okey. Aku salah. Producer, hello, producer. Okey. How much would a woodchuck chuck Chuck. if a woodchuck could chuck wood? Apa tu macam He would chuck he would as much he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okey. Memang wood. Okey, kita kasih yang mudah sikit lah bahasa Melayu ni. Okey, bahasa Melayu okey. Alright, hari ni bahasa Melayu. Okey, nombor 4 tu. Mina lari Rina, nari hari-hari. Rina lari Mina, lari nari-nari. Hari-hari Mina, nari nari. Okey, kita bagi mudah lagi. Siapa Rina ni? Wah hajar betul Okey, perempuan ni. kita bagi lagi mudah. 2 perkataan je. Okey, Tok Abah. Sebut laju-laju. Buaya dan biawak. Buaya. Buaya dan biawak. Okey. Ini Buaya gajah ni. biawak. Ya. Laju lagi. Buaya biawak. Susahlah nak sebut buaya bila buaya depan mata. Okey, itu kehebatan Tok Abah berjaya. Kini berjaya tak? Kira gagal lah juga ke? Wah ajar, jahat weh. Mana kita punya tu? Dah. Kira gagal. Tak boleh ada sisa-sisa rahmat ni. Gagal. Takkan satu je, producer. Halo, producer. Halo. Cukuplah satu je, okey. Alright, okey. Tok Abah gagal dalam misi ni tapi tak apa. Alright. Okey, seterusnya kita nak minta, sebenarnya kita nak masuk cerita yang betul lah. Kenapa kita panggil Tok Abah hari ni? Kita panggil Tok Abah hari ni adalah untuk menceritakan tentang pengalaman beliau telah diserang COVID-19. Okey, so boleh tak Tok Abah jangan bangga sangat lah Saya alumni. Kena serang. Awak kau tak dapat saya tahu. Nasib baik tu tak kena tu. Menggelupa kawan. Pukul 3 pagi babe. Pukul 3 pagi buat Okey, sok. kau Jangan kita cerita. Okey, cerita mula-mula macam mana? Macam mana mula-mula terkena tu? Saya Punca. tengok kamera, tengok Ustaz. Tengok tak kamera lah. Tengok kamera Okey. Takut dia punya Q stick tu. Seram. Korang kalau tengok lah belakang kamera. Seram tengok belakang kamera ni. Macam mana saya kena saya balik pada event. Saya pergi satu event dengan grup kawan-kawan lah. Kita ada satu event. Okey. Event yang dibenarkan lah. Yeah. Event yang dibenarkan mengikut SOP. keadaan tu lah SOP. Okey. So balik pada event tu, saya ingat event tu 2 dan 3 hari bulan 1.
So saya balik, saya sampai 4 hari bulan subuh. 4 hari bulan tu subuh. Lepas tu dapat tidur sejam setengah. 4 hari bulan tu hari Isnin lah. Lepas tu 4 jam setengah. Siang tu macam biasa lah, hantar rumah, hantar anak semua. Lepas tu terus 4 hari bulan Januari. 4 Januari. Okey. So terus seharian tu saya bermeeting online. Jadi memang tak rehat lah hari tu. So petang, malam tu dia dedak, badan saya dedak. So saya ingat benda tu macam Demam macam biasa normal lah sebab saya dah lama tak event. Saya orang event tapi last saya event adalah bulan 12. Okey. So lepas tu pula event bulan 12 tu pula event siang hari sebab event dengan government kan. So pukul 5 je dah habis. Sekarang pukul 3 dah habis. So ini first event yang sampai tengah malam, overnight kan. Habis event terus balik semua kan. So saya ingat benda tu normal untuk saya sebabnya bila badan penat saya makan dedah. Lepas tu dia datang pula dengan the next day dia dedah panas tapi bila kita tembak dia tak demam. Tembak maksudnya bos. Bila kita ambil suhu dia normal. Tapi kita tahu badan kita ni tahu sihat. tak sedap. Keliling mata saya rasa panas. Lepas tu dia lengur-lengur. Dia macam dengue punya simptom lah. Okey. Lepas tu the next day tu dia datang pula sesama. Kan. Lepas tu saya still lagi rasa normal sebab saya memang badan saya kalau saya nak jadi tak sihat dia akan datang 3 benda. Dia akan datang demam, dia akan datang sesama dan dia akan datang sakit tekak. Dan tiga-tiga ni memang simptom untuk COVID. So sakit tekak tu akan datang lepas sesama sebab hidung saya tersumbat. Sakit tekak lagi? Sesama, hidung sumbat, sakit tekak. Hidung sumbat tu dia bukan hidung sumbat biasa, dia tak ada bau tak? Itu belum lagi. Tak ada bau, tak ada bau. Okey. Hilang deria rasa dan bau tu itu saya kira macam next stage. Kemuncak lah. Okay. Kalau orang nak risau aku ni COVID ke tak, COVID ke tak, kalau hilang deria rasa tu possibility lah. Okey, alright. Tapi tak adalah maksudnya tak ada deria tu belum COVID tak, tapi simptom-simptom tu masih sama lah. Okey. Alright. So lepas tu? So itu sepanjang daripada hari Isnin, Selasa, kemuncak dia adalah Rabu petang bila saya makan Isnin, Selasa, Rabu petang, 3 hari. 3 hari tu saya dapat tiga-tiga tu betul-betul. Rabu pagi tu saya sakit tekak bila bangun. So saya expect macam okey sebab kita hidung sumbat, so kita tidur menampai ke mulut. Jadi waktu tekak kering. So saya punya andaian lah. Sebab memang 3 ni memang package kan. Lepas tu bila petang tu saya balik ambil rumah saya. Dia ada bungkus nasi goreng ayam kunyit. Okey. So saya beli mamak saya pun makan nasi goreng tu. Okey. Tak ada rasa Ustaz. Tak ada rasa tu yang hilang dia rasa tu? Tak ada rasa. Ayam goreng kunyit tu tak ada rasa. Rasa macam mana? Rasa kunyit pun tak ada, masin pun tak ada. So telan rasa ketawa gitu je? Saya apakah maksud tak ada dia rasa tu? Maksudnya memang tak ada rasa kunyit, tak ada rasa apalah? Rasa ayam? Tak ada. Rasa ayam macam mana? Rasa? Tak ada rasa. Tak ada rasa? Tapi tahulah tu ayam? Tahulah, kita tahu kita makan nasi goreng ayam kunyit tapi tak ada rasa. Lepas tu betul lah mak saya pun masak juga ayam goreng kunyit. So saya ambil yang mak saya masak tu, tak ada. So saya dah trigger lah macam sebelum ni saya tak fikir ke arah COVID lah. Tapi bila hilang diri rasa tu, so saya terpaksa macam memikirkan kemungkinan ke arah itu lah. Sebelum ni ada tak pengalaman tak pernah ada? Tak ada. Tak pernah ada. Ni first time lah rasa? First time. Kalau agak-agak lah jarang lah makan tak rasa. Agak-agak lah kalau katakanlah makan sama belacan malam tu kan. Rasa tak pedas? Tak. Memang tak rasa? Pedas rasa lah. Pedas boleh rasa? Pedas boleh rasa. Tapi bau belacan tu tak ada. Sebabnya kemuncaknya lepas hari saya, itu hari Rabu, lepas tu hari Khamis pagi saya try lagi. Saya beli teh tarik dengan roti banjir. Saya try. Tak rasa Ustaz teh tarik tu. Tak rasa ke? Macam air, penapis air tu saja. Tak rasa ada minum tarik? Rasa panas je. Rasa minum air panas je. Gitu so saya dah macam ni lah kan macam dah ni. Lepas tu pula hari Rabu tu pula saya dapat tahu kawan saya yang sama-sama kita pergi event. So saya memang satu van dengan dia sebab kita orang bawa barang. So dia drive, saya duduk tepi. Lepas tu buka booth pun kita mau sebelah. Memang kita bekerja sama sepanjang 2 hari itulah. Selain pada ada 2 orang yang belakang. So saya tengok dia pergi klinik. Kan? Dia kata dia MC hari tu. Dia kata aku pergi klinik, dia kata BP dia dah macam orang nak kena stroke. Wow. So maksudnya tinggi. Lepas tu dia ceritalah simptom-simptom dia, cakap sama kau dengan aku ni sama. Cuma beza dia still lagi ada rasa dengan bau. So beza kat situ lah.
Habis dia pergi klinik, doktor kata simptom awak ni macam COVID, so baik awak, so better awak pergi buat swab. Jadi dia buat swab air kames. Okey. So bila saya nampak dia buat swab air kames, dan saya pun ada simptom yang macam itu, so saya kira macam standby. Standby untuk untuk tahu apa result dia. So sepanjang hari tu memang saya tanya je result dia. Macam mana dah keluar? Belum. Esok. Okey. Hari Jumaat tu pagi macam mana? Result dah keluar? Belum keluar. Okey. Sampailah petang dalam saya ingat pukul 3.30, pukul 4 tu, dia WhatsApp dalam grup. Dia WhatsApp dalam grup tu sebab itulah grup kita orang yang pergi event tu. Ya. Dia WhatsApp dalam grup, dia bagi voice note, dia kata, dia ceritalah. So kawan-kawan dia cerita di mulakan saya result macam ni, saya positif COVID-19. Masa tu saya dalam kereta, saya betul-betul saya berlepas pergi makan. Tapi since saya dah tahu saya ada simptom, saya pergi makan pun saya tak pergi waktu lunch hour yang pack tu. So saya makan lewat lah. Memang kedai tu memang tak ada orang masa tu. Kejap. Kau pergi pejabat One Nation ada apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Tapi dia sakit hari Rabu, hari Khamis. Ya, hari Selasa saya pergi datang pejabat One Nation, saya main chess ya. Bukan sebenarnya hantar barang Ustaz. Asalnya Bukan hantar barang, saya singgah. bukan. Saya singgah sebab saya ada urusan di sini, saya singgah. Betul lah Ustaz Alim ada kat sini, Piu Rahmat pun ada kat sini. Jadi Piu Rahmat mencabar saya untuk bermain catur. ya. Jadi saya telah bermain catur dengan dia 2 game dan saya nak bagi tahu semua orang followers yang tengah menonton ni, saya menang kedua-dua game itu dengan Piu Rahmat. So, Walaupun 2-0. dalam keadaan demam. Walaupun dalam keadaan saya demam. Piu Rahmat. Kalau saya sihat, 3 step saja. Tolong tag Piu Rahmat. Okey, so Piu Rahmat adalah kontak yang paling rapat sekali. Okey, tak apa. Kita jangan nampakkan sangat kebodohan Piu Rahmat. Kan, itulah masa dia live itu tak nak cerita benda macam ni. So sampailah hari bila dia dah positif, hari Jumaat tu, so saya terus WhatsApp rumah saya. So rumah saya reply, dia kata dia pun dah rasa ke arah itu sebab dia tengok simptom saya, sebab dia je yang tahu keadaan saya. So saya masa tu dekat Putrajaya, so saya terus ke Bangi. Sebab Bangi je yang saya tahu masa tu ada klinik yang boleh buat drive thru semua lah. So pergi sana, so orang sana menasihati Pergi lah. swab test ke? Pergi buat swab test terus. Sebabnya bila member tu dah positif, so saya tak tunggu lah. Saya terus pergi, saya buat 2 test, RTK dengan PCR. Okey, alright. Gitu. So RTK petang, so balik, so saya balik tu memang kebetulan seorang. Minggu tu pula One Nation lah satu-satunya pejabat yang saya singgah. Tempat lain saya tak pergi. Alhamdulillah saya tak pergi pejabat pos, saya tak pergi. Ni saya lepas hantar anak saya terus pergi office saya. Office saya pun kecil, so saya seorang dalam tu. So saya dengan barang-barang dalam office je. Saya ingat lagi Tok Abah dia beritahu dalam WhatsApp group Exco One Nation. Tok Abah kata dia positif. Kita orang ingat sudah tepuk daya dah lah mau jumpa kita orang positif pula tu sudah. Maka Piu Rahmat pun siapa saya. Lem kita kena pergi Lem. Kau je kau tak dapat, kau main chess dengan dia, aku tak main pun. Kira Rahmat kata masalah aku tak dapat dengan kau. Kalau aku kena confirm kau kena juga. Terus saya okey. Masa tu kita nak pergi misi banjir. Betul. Misi banjir di Pahang. 8 hari bulan 1 hari Jumaat. Ya betul. So akhirnya bila tahu yang tu kita pun takut fitnah kan. Tak apalah kita cakap dengan pihak urus setia banjir, cakap kita pun tak jadi pergi. Tapi tak beritahu lah sebab apa. Kita cakap masalah teknikal. So kita pergi ke KPJ Shah Alam, dapatkan swab test dan pukul 3 pagi Rahmat kejut, gegar. Lem aku ambil kau sekarang Lem, pukul 3 pagi. Dia datang rumah Masa saya. tu saya dah start kuarantin seorang. Yelah mesti lah kan. Sebab bila result RTK dapat dalam 3 jam. Okay. So saya swab pukul 5.30, pukul 6.30 tu. So saya on the way balik. Saya balik ke rumah mak saya masa tu. So saya tunggu kat situ lah. So tunggu dalam kereta sampai je klinik call. Kata result RTK dah dapat. So nak beritahu result ni positif lah. Jadi Encik dia minta bersabar, bertenang. Kejap. Nak tanya macam mana dia call tu? Dia call tu cara Dia call pakai phone lah. Okey, dia call pakai phone. Kita tahulah. Aku ketuk juga kamu ni. Macam mana dia call? Okey, macam mana cara dia cakap? Dia call. Okey. Macam mana dia call? Okey, macam mana dia cakap? Saya sebab memang saya ni jenis sebab mungkin dah terbiasa sebelum ni jaga
jaga talent, jadi nombor yang saya tak kenal pun saya akan angkat. Okey. Memang ada scammer ke, scammer ke, saya akan angkat. So kalau dia scammer, kita scam dia balik lah. So bila bila malam tu pula nombor tak kenal, saya tahu ni mesti klinik lah. So dia call, dia confirmkan lah nama, nombor IC. Dia kata kita nak bagi tahu result RTK Encik dah keluar. So result ni adalah positif. Jadi lepas tu dia advise lah, dia kata jadi advice kita sekarang cara ni dia cakap tu tenang lah. dia memang relax. Dia tak ada cakap Dia tak selawat ada. dulu cik, selawat dulu. Al-Fatihah. Astagfirullah. So ikut saya Encik. Asyhadu an la tak ada. Afdal zikri fa la mana hula la ilaha illallah. Itu masa kat Maek, Okey. So dia cakap So dia tenang, dia kata result RTK Encik positif. Jadi Encik boleh terus kuarantin. Saya harap Cik tenang, betul Cik boleh kuarantin sampai result PCR keluar. Result PCR dalam 2-3 hari dia kata. Apa beza RTK dengan PCR tu? Kalau ikut yang klinik tu bagi tahu, RTK ni dia tak accurate sangat. Dia maksudnya PCR ni lebih accurate dan lebih formal lah. So untuk kegunaan macam contohnya nak masuk pejabat kerja, kena guna PCR, tak boleh guna RTK. Sebab kalau RTK, kalau swab negatif pun still kena swab lagi sekali PCR tu. Ataupun kalau kita swab RTK saja, RTK tu positif. Kita tak buat PCR. Tapi KKM perlukan PCR untuk kita bagi tahu yang kita ni positif. So PCR lah yang lebih tepat lah. PCR yang lebih tepat lah. Kalau ikut dia kata PCR tu lebih swab tu apa? Swab tu ada dua jenis lah. Satu RTK, satu PCR. Dua-dua. Kalau tak silap saya, RTK ni dia ambil hidung saja. Kalau PCR ni hidung dengan tekak. Kalau tak silap saya lah. Dia ni lah. Lepas saya, sebab sekarang saya ambil dua-dua, jadi dia hodok dua-dua hidung dengan tekak. Bocor hidung abang ni. Memang dua-dua kiri kanan masa tu. Dua-dua kena? Dua-dua lah. Orang kena sekali je masuk? Yelah, mungkin dia ambil PCR saya. Gitu. Saya sebab dia dah ambil kanan untuk RTK dia katanya. Yang ni untuk PCR kata. Okey baginya. Kita try sekali lagi boleh. Tak apalah. Panjang benda tu masuk. Tekak tu tahan lagi, hidung tak tahan tak. Hidung tu yang paling keluar mata lah apa semua. Okey, lepas dah tahu, Tok Abah dah tahu dia kena. Lepas tu beritahu pada wife lah. Saya beritahu wife saya. Lepas tu saya terus terus decide untuk menguarantinkan diri lah. So lepas beritahu wife, apa respon wife? Dia kata dia tengok dia pun dia rasa berat ke arah itu lah. Dia kata dah agak lah sebab dia tengok simptom macam tu kan lah. Lepas tu dia pun kena tak? Dia pun kena selepas tu lah. Lepas dia swab tu dia kena lah. Anak-anak? Anak saya 2 orang kena. 2 orang? Anak Tok Abah ada 4, 2 orang kena? Anak sulung dengan baby saya tu. Baby saya tu memang kena sebab dia menyusu dengan mak dia. Jadi baby kena? Baby umur apa? 8 bulan. 8 bulan baby kena. So macam mana baby tu sendiri? Pengalaman tengok baby tu sendiri terkena COVID, apa kesan pada diri dia? Dia tak ada, macam anak saya 2 orang yang kena ni dia tak ada simptom. Tak adalah kata dia batuk yang ni, dia tak ada demam. Kan, kalau batuk pun bukanlah batuk yang macam kita batuk. Kawan-kawan saya pun yang positif, anak dia positif pun sama, anak dia aktif je. Memanjat. Masuk ward pun memanjat. Normal lah maksudnya tak ada perubahan langsung ke tahu ini kena ni? Ada terkesan ke tak ada? Tak ada, kita lah tahu dia kena. Kalau orang luar kita tak tahulah. Siapa yang tak tahu tak tahulah. Tak tahu. Okey. Kemudian siapa lagi yang kena Tok Abah? Grup yang kita pergi event tu dan sama satu van dengan kita orang. Satu van 4 orang. So 3 orang tu positif. Yang seorang tu dia undetermined dan tak dapat dikenal pasti. Lepas itu ada lain. Undetermined tu sebab dia tak swab test ke? Dia tak swab test. Tapi dia menguarantinkan diri dia, which is tak bagus lah sebenarnya. Kan? Tak bagus. Lepas tu ada lagi lah 2-3 orang yang dalam team tu pun kena juga. Kalau macam family saya sendiri, mak saya kena. Mak saya dijangkiti, kakak saya, anak buah saya. Itu serumah tu? Itu rumah mak saya. Adakah terkena daripada engkau ataupun? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab saya bukanlah ada direct contact dengan mak saya yang jenis direct hari berdepan. Tapi ada jumpa lah? Memang balik lah. Balik pun kita borak macam tak tahu. Kau lah tu. Balik lah macam ni.
Tak ngaku lah tu kan. Saya downline saya berapa ramai. Kau ada Termasuk cakap, lah bapa mentua saya kena juga. Dan paling latest adik ipar saya dengan arwah mak mentua saya. Okey. Tapi dia tu macam kes yang agak rare sikit lah. Okey. So, senang cerita, kau upline kepada siapa? Anak kau, bini Saya kau? upline kepada family saya. Okey. Atas saya ada seorang upline, master coordinator kita panggil. Bangga jadi upline. Nak faham kan? Saya kalau kita cerita orang tak faham. Betul. Dia ni dapat Betul, orang kita ni bila kita positif dapat dia mana? Okey. Nak kena buka carta pula kan. Senang saya upline guna bahasa. Ni upline saya. Kalau dia faham maksudnya dia pernah kena tipu dengan MLM dulu. Okey. Lepas tu jadi Marah dengan MLM. okey, lepas tu kau punya downline ialah bini kau. Geram pula dengar orang lain sebut upline. anak kau dorang. Okey, anak kau dorang tak sekolah lah situ kan? Memang tak sekolah lah masa Okey, tu. jadi Tengah dia pun tak- PKP itu pun dia- satu hikmah agak lah. So dia ada downline tak? Tak ada lah. Dia Tak jaga tahu lah siapa? Azan nak cakap. Dia tak tahu lah. Kita tak ada lah. Dia tak tahu siapa yang menjagati siapa tu kita tak tahu. Okey, kita tak. Siapa dapat dulu ke. Macam saya dengan kawan saya tu pun kita tak tahu siapa dapat dulu. Ya, betul. Tapi sebab dia swap dulu, dia so, dapat dulu. orang kata dia lah kan. Tapi kalau based on numbers, tak tahulah ada nurse ajar tengok numbers yang ni memang dia dulu. Dia dulu. Dia dapat Dia dari mana tak tahu? Tak tahu. Itu Okey. memang tak tahu. Dia girlfriend dia ke apa ke tak tahu Sebabnya sekarang ni COVID dah memang ada dalam komuniti. Even kita tak tahu sekarang ni mungkin virus tu mungkin ada. Tapi dia tak aktif. Saya rasa benda tu mungkin dah ada dalam badan saya lama. Dia aktif sebab saya penat mungkin balik event. Demam ke apa ke? Antibody kurang ke? Bila antibody kurang, jadi dia spark kat situ. Ya. Saya rasa macam tu lah. Okey lah. Sebab kita tak adalah mendedah Tapi kan. tak apa. Kita tak payah dengar tu sebab dia bukan doktor pun. Okey, fine. Okey, so sekarang ni kita cerita pasal lepas family kau, siapa lagi yang kena? Tak adalah. Yang kena ipar-ipar tadi tu? Yelah adik ipar saya. Adik ipar saya dia kena selepas habis tempoh. Okey, kalau kita rewind balik tadi tu abah ada cakap, dia kata arwah mak mentua dia. Arwah mak mentua. Ya. Jadi dah meninggal dunia lah arwah. Kan? Sebab COVID. Dan komplikasi lain lah. Dan bermula dari COVID lah. Dan diikuti dengan kompilasi lain. Sebab dia memang golongan, dia memang high risk. Dia memang kan? Okay. ada dialisis. Okey. Dan dia sedang berjalani dialisis lah. Okay. Jadi mungkin tak abah boleh ceritakan sikit pengalaman bagaimana arwah mengalami penyakit tersebut dan juga bagaimanakah saat-saat akhir itu. Saya positif 8/1. Saya kuarantin sendiri seorang dekat rumah. Kebetulan saya ada satu lagi rumah. So saya kuarantin kat situ. Alhamdulillah jugalah. So bila kuarantin seorang kat rumah ni kita bolehlah bergerak bebas sikit. Taklah terkurung je dalam bilik kan. So 8/1 sampai 15 saya dekat rumah. 15 petang ambulans ambil saya. Bawa ke MAEPS. Saya di MAEPS 7 hari. So saya adalah saya dikategorikan sebagai pesakit COVID kelas 3 Ustaz. COVID kelas 3? Ya, kelas 3. COVID ada 5 kelas. Okey. Maknanya kelas 1 tu orang kaya kayangan ke apa? Tak. Kelas 3 ni Kelas 1 bawahan tu. yang kita nampak yang keluar dekat Instagram, fashion show apa semua tu, itu semua kelas 1 2. Fashion show? Kategori kelas pula, kategori 1 dengan 2. Okey. Kategori 1 2. Kategori 1 ni dia tak ada simptom. Oh, okey. Tapi dia positif. Okey. Kategori 2 dia ada simptom tapi tak ada pneumonia. Pneumonia ni jangkitan paru-paru lah, yang berkaitan dengan paru-paru lah. Okey. So saya kategori 3, ada simptom dan ada pneumonia. Oh. Kategori Pneumonia tu yang menyebabkan tak ada rasa pun semua. pneumonia tu paru-paru. Yelah tahulah Batuk. yang menyebabkan tak ada Saya rasa. tak tahu pula, saya tak tahu. Kalau saya bukan doktor. Aduh, payahlah macam ni. Tak ada knowledge. Okey. Saya tak Lekali belajar lah. tak study lah. Kau masa kuarantin tu kau belajar lah. Saya belajar benda lain. Saya tak belajar lah pasal lidah lah pula benda kan. Betul. Kategori 4 saya difahamkan bila on oksigen je dia automatik kategori 4. Oh, bila perlukan bantuan Bila perlukan bantuan oksigen dia, oksigen. oksigen ni ada banyak lapis. Okey. Ada yang pakai tube, ada yang pakai mask, ada yang pakai helmet. Oh, Saya pun baru tahu benda tu inilah Okey. melalui proses inilah arwah maksud saya. okey. Kategori 5 ni ICU lah. ICU lah. Itu yang pakai apa? Apa nama Ventilator. Daripada semalam tak boleh sebut. Ventilator. Aku nak sebut incubator. Incubator tu baby. Okey. Baby tu. Okey. Kau kena pakai incubator tak kena Tak. kau pakai baby.
Tak muat pun. Ventilator. Tak muat. Saya kalau masuk incubator, KKM habis rugi. Satu mesin tu kata dia pecah. Okey. So, saya main sampai 21, saya discharge 21. 26. 21 lah, betul lah. Takkan 21 keluar 21? Tak, saya masuk 15, saya keluar 21. Masuk 15, keluar 21. So 14 hari. Okey, alright. Saya tanya kawan saya, dia doktor pakar ni, dia kata kalau kategori 3 memang 14 hari kiraan dia. Kalau kategori 1 2 tu 10 hari. 10 hari kan? Kalau kategori 4 dengan 5 20 21 hari. Okey, alright. Tu kiraan dia. Okey. Kenapa kiraan berapa lama virus dalam badan tu lah ya? Dia saya rasa kiraan yang kebolehjangkitan virus tu. Okay. Macam kalau kategori 1 10 hari kan ketua pengarah kesihatan kata by the time hari ke-7 dia dah tak boleh menjangkiti orang lain. Betul. So tunggu lagi 3 Sebab hari. virus tu mungkin lebih lama tapi tidak boleh menjangkit, kebolehjangkitan tu tak ada. Sekarang ni siapa yang dah sembuh COVID pun kalau pergi buat PCR dia klinik kata still lagi positif. Cumanya virus kebolehjangkitan tu tak ada lah. Tak ada. Kita belajar untuk okey. Malah baru pandai sembuh. Dia lain tu ventilator lah. Pun tak boleh sebut. Okey. Lah buaya biawak. So saya discharge 20. Satu. Lepas tu semua yang berkait dengan saya tu dia potong gelang 26. 26. So 27 tu baru. 27 sepanjang tempoh saya balik 21 tu daripada saya first day 28 sampailah saya balik 21. Okey. Sampailah hari 26 hari bulan tu. Arwah mak mentua saya dengan adik ipar saya yang paling last lah positif, dia tak ada apa-apa simptom pun. So dia start 27 hari bulan tu barulah maksudnya selepas hari. Selepas dah potong gelang, maknanya memang hari 26 tu memang saya bawa pergi PKD semua sekali lah, anak-anak saya semua, wife saya semua pergi PKD untuk dapat surat pelepasan. Okey. So surat pun dah keluar, maksudnya dah bebas lah cerita dia. Sebenarnya 27 tu baru adik ipar saya build up simptom tu. Dia ada batuk, mak mentua saya dia muntah. Dia dah potong gelang juga? Dah. Dia dah potong gelang juga. So ni mungkin kes terpencil, mungkin saya tak tahu, mungkin boleh jadi macam ni. Sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati. Ya betul. So lepas dah potong gelang tiba-tiba naik balik simptom dia. 20 itu 27. 27 Jangan cuak sangat muka tu. Tak ada sebab kat bawah tak ada kucing tiba-tiba ni. Ada hantu. Kita tengah live. Okey. Kita kan. So 27 mak mentua saya dia muntah. Okey. So masa tu sebab dia pula memang tak biasa, jarang sarapan. Lepas tu kita ingat sebab tak sarapan, masuk angin, muntah. Tapi bila hari esoknya tu 28 tu dia still muntah. Lepas tu petang sikit wife saya nampak susah nak bernafas. Napasnya macam laju kan. So terus bawa dia pergi HUKM lah sebab rekod dialisis semua kat sana kan. So bawa sana 28 tu swab. Okey. Malam tu lewat malam tu dapat tahu dia positif juga. Positif balik? Tak, dia bukan positif balik, dia positif, dia negatif sebenarnya. Oh, sebelum negatif kata dah potong gelang tu? Ya, negatif lah. Oh, negatif. Gelang kuarantin. Dia memang swab, dia memang semua yang adik ipar saya termasuk adik ipar saya semua pergi swab. Semua diarahkan pergi swab ke PKD. Okey. 16 hari bulan. Ya. So 16 hari bulan tu semua pergi swab, semua pakai gelang. Termasuklah arwah mentua saya. Jadi masa keputusan swab ialah negatif. Oh. Jadi so dia negatif lepas dia tu. negatif sampailah ke hari yang 26 potong gelang tu. Macam delay Tak tahu. Tak tahu. Bila saya tanya pada kawan-kawan doktor ni pun dia benda tu ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan cumanya mungkin tak banyak kes macam tu. Tak tahulah kes kan. Terpencil lah ni. Okey, alright. Lepas tu? Ataupun mungkin juga dia tak tahulah sebab keluar memang tak ada keluar lah, nak kata ada orang datang pun tak ada juga memang sebab dia tak larat nak keluar pun kan. Ataupun mungkin hari tak tahulah, mungkin hari 26 tu ke yang pergi ke PKD tu nak potong mungkin masa tu ke. Dijangkiti ke. Kemudian sebab dia pula orang tua kan, dia high risk pula tu. Mungkin lagi cepat ke.
Simptom tu datang dalam sehari ke, mungkin lah kita tak tahu kan benda-benda So ni. dia terkena 16 potong apa? 16 dia swab dia 26 26 high bulan 1. Oh 26 yang potong gelang. 28 tu dia admit di 28 HUKM. okey. Tapi dia seorang je yang sakit. Dia seorang je sakit macam mana? Maksudnya yang dijangkiti Ni 26 tu 28 tu bawa pergi HUKM, ada adik ipar saya 2 orang yang bawa dia. Seorang lelaki seorang perempuan. Okey. So yang bila mak arwah mentua saya tu positif, so yang 2 orang ni dikira kontak rapat lah. Sebab dalam kereta kan. Okey. So dua-dua ni buat swab. Adik ipar saya yang lelaki tu dia negatif, tapi dia still kena kuarantin sebab takut simptom tu build up ke apa. Ha. So yang perempuan ni pula memang adik ipar saya perempuan ni memang hari dihantar mak mentua saya tu dia dah batuk. So kita pun tengok dia macam ni lain macam ni. Kita tahu, kita tengok macam ini batuk dia pun lain macam. Batuk saya tak tahu. Batuk COVID ni dia lain macam sikit. Dia bukan macam batuk biasa. Okay, mungkin boleh tunjuk sikit tu Abah macam mana batuk COVID ni. Kita ada batuk kering, ada batuk basah, ada batuk COVID. Macam mana batuk COVID? Ini sampai tau ni. Masuk dalam kamera. Ni sampai tau. Tak, kita sendiri boleh rasa. Kalau ustaz biasa batuk, macam saya jarang batuk. Betul-betul off lah nanti. Saya jarang batuk. Okey. Tapi bila dijangkiti COVID ni, bila saya batuk, saya tahu batuk tu lain. Lain macam batuk tu. Dan sepanjang saya kuarantin seorang kat rumah tu pun memang Batuk tu lebih semakin kerap batuk tu mungkin macam kita tahu batuk ni makin teruk ni macam tu. Kita tahu. Dia macam batuk tak puas batuk. Bila batuk sekali tak puas, betul kita nak batuk lagi. Tak batuk lagi, nak batuk lagi. End up dia jadi macam nak termuntah. Macam tadi hanya ustaz. Cuba ustaz buat macam ni. Sebiji. Inilah dia. Kena juga orang tu ni. Okey. Nak bagi tahu Ustaz Alim dijangkiti. Saya puas. Okey. Batuk saya puas. So tu 28 betul. Di ipar saya pun kena buat swab. So dia pun dapat result dia positif juga. Tapi since masa tu kita orang satu family, saya, wife dengan anak-anak semua dah kira dah bebas lah. Kan? So kita tahu kita boleh nak adapt situation masa tu. Masa tu bapak betul saya dah dalam dah di Sungai Buloh. Dia positif juga. Okey. Dia positif juga. So PKD call memang kita cakap baik ambil bapak betul saya dululah. Daripada nak ambil wife saya dengan anak saya, baik ambil dia dulu sebab dia orang tua dia high risk juga. Yes. So dia ambil dan bawa ke Sungai Buloh. So dia seorang kat Sungai Buloh. So bila dapat tahu adik ipar saya ni positif, kita orang terus suruh dia duduk atas. Duduk atas maksudnya kita dapat kuarantinkan dia betul-betul. Sebab masa sebelum tu kita tak boleh nak ialah budak-budak masa tu. Masa tu anak saya yang positif nombor 1, nombor 2. So adik dia duk tanya, lepas tu kadang-kadang tiba-tiba adik dia hilang, tahu-tahu adik dia ada kat atas. Yang negatif ni kan. Umur 3 tahun tu. Mana abang sup dia ada kat atas. Jadi tu nak kena lari ambil balik botol ke bawah. Kena ikat kaki dia tu kan. Biasa dia. Tapi dia yang paling magic lah. Dia yang paling magic. Mungkin Tuhan nak tunjuk kuasa kot sebab hari sebelum 28 tu, malam sebelum tu, anak saya nombor 3 tu dia tidur sebilik dengan arwah mak mentua saya dengan adik ipar saya. Dia tak kena? Dia tak kena. Miracle Tapi so, dia 2 kali swab, 2 kali dia negatif. Itu mungkin itu kuasa Allah yang paling Allah nak tunjuk lah. So cerita dia kalau orang tanya saya, sebab sampai sekarang lepas saya discharge, apa yang saya dah lalui ini, ramai lah yang tanya macam mana bawah semua kan. Aku ni dah habis berhati-hati dah ni. Saya cakap satu je. Benda ni kerja Allah. Betul. Kalau Allah nak bagi, kau jagalah macam mana. Betul. Kau pakailah PPE hari-hari. Kalau nak bagi, masa kau buka zip tu, COVID. Betul. Jarang tu abang cakap ni. Ya, saya tuan-tuan ya. Ni pun dalam ni ada hadis semua, dalam ni pun ada hadis. Okey. Cuma nak ceritakan hari ni Tok Abah walaupun beliau badan besar kan, sekali tengok macam TMJ tetap kena juga. Okey. Lepas tu wife dia doktor pakar di Pusat Darah Negara kan pun kena juga Kena dia positif juga. Jadi dia ada downline tak dekat PDN tu? Tak ada. Tak ada. Nasib baik dia tidak menjangkiti orang lain. Okey. Kemudian sebab dia dah start kuarantin lah lepas hari first day kan. Bagus kuarantin tu Okey, jadi anak-anak Tok Abah dia kena, dia tak kena kan, walaupun serumah, walaupun tempat main, walaupun tidur sekatil dengan dengan nenek dia. Tapi itulah nak ceritakan kena juga tak kena, tapi orang lain boleh kena.
Gitulah. Saya pun ada bekas jiran saya di Johor. Suami isteri. Yang tidur samalah suami isteri kan. Isteri je kena. Suami tak kena. Padahal suami isteri dua-dua dah tua. Tidur sekatil lah. Tidur mesti dah sekatil suami isteri kan. Tak kena. Isteri je kena, suami tak kena. Okey. Itulah dia sikit pengalaman je. Maknanya kena jaga-jaga lah. Macam Tok Abah cakap tadi tu. Kalau nak kena, memang kena lah. Macam mana jaga pun tetap kena juga. Okey. Tapi janganlah kita macam berserah kan. Usaha yelah. tu kena lah. Usaha untuk mengelakkan. Memang cakap dah gaya macam Ustaz Kazim. Manusia. Okay. Alright, so Tok Abah, kita lepas tu Tok Abah, mungkin saat-saat terakhir Tok Abah bersama dengan arwah mak mentua yang meninggal tu. Mak mentua saya 28 dia admit. So dia masa dia admit tu dia memang oksigen dia rendah 70. 70 rendah betul. 70 bukan rendah teruk punya. Memang dia zon merah terus. Yeah. So terus dipakaikan oksigen. Jam saya menunjukkan saya 99% ya. Apa tu? Oksigen. Nak sediakan jam canggih. Dia ada senaman COVID. Kalau nak buat lepas tu tengok balik. Dia ada satu senaman. Memang kalau siapa yang pernah pergi PKD ke, pernah ni, memang ada satu senaman yang memang dia akan suruh buat. Kita akan minta Tok Abah tunjuk senaman. Saya tak boleh nak detect Ustaz lah. Sebab Ustaz dah ambil ni kan, oksigen masa resting kan. Dah tahu lah kita. So 70% sangat rendah. 70% dia sangat rendah. So terus pakai mask, terus masuk ni isolasi incubator. Dia isolasi lah sebab result belum keluar. So bila dah swab dah tahu dia positif, dia terus masuk ke ni lah, ke ward COVID. Ventilator belum. So saya nak cakap inhaler lah. Tapi masa tu dia masih sedar lah. Dia masih sedar. Lepas tu selepas saya ingat tu 28, 9, 30. Saya ingat hari Selasa. Berapa hari tu? Dia daripada 28 tu dia improve. So daripada dia pakai helmet, dia pakai topeng oksigen yang helmet tu, dia tukar jadi topeng, jadi tube, sampailah dia off oksigen. So 2 hari dia off oksigen tu 2 hari. Hari Selasa dengan Rabu. Off oksigen berapa persen? Off oksigen lah, normal. Maknanya dah 99% lah. Ataupun 100 lah. Dia kira bila oksigen tu maksudnya dia boleh bernafas sendiri lah. Tak ada cungap, tak ada apa lah. Okey, alright. Tapi 2 hari oksigen, hari Khamis tu dia drop oksigen, balik oksigen dia. Lepas tu kira Khamis Jumaat tu doktor dah call lah, doktor bagi tahu kalau lagi berlaku bla 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 lagi yang maksudnya tak ada improvement ke apa ke, dia akan ni lah, akan intubate lah. Okey. So Tok Abah, itulah dia saat-saat terakhir. Tok Abah sempat tak bersama dengan arwah mak mentua masa tu? Kita video call je lah. Video call je. Masa dia masih lagi masa COVID, mana boleh ngadap masa dia masih lagi dalam ward ward COVID tu, sebelum pergi ICU tu, dia masih sedar. So dia alhamdulillah dia pandai guna video call. Jadi kita WhatsApp call lah, kena video call. Pakai video handphone dia lah. So dapat video call. Masa lepas dah off oksigen tu kita call lah, sudah mara. Sebab WhatsApp boleh masuk 8 orang kan. So kita sambung lah, masuk ni lah. So itu kira 2 hari tu last yang dapat video call, dapat cakap, dia pun happy semua kan. Lepas pada tu, dah bila arwah tak sedar, actually COVID ward ni, COVID ICU ni dia ada phone. Dia ada phone juga. Cumanya dia orang lah yang akan call. Bila ada nurse masuk ke dalam ni, sebab saya difahamkan ward ICU COVID ni PPE dia lain. Dia tak macam PPE yang kita nampak staff pakai ni. Staff biasa pakai kan. Dia lagi canggih lah. Lagi canggih. So kalau dia let's say nurse tu mungkin ada sikit masa, dia boleh call lah Waris. Video call lah. Untuk tunjuk keadaan apa semua tu lah. So benda tu lah yang jadi sampailah hari mak mentua saya meninggal. Untuk pengecaman jenazah pun wife saya dia dapat masuk. Itu pun memang kena full PPE. Full PPE pun bukannya dapat pergi ke sebelah katil pun. Dia still lagi ada jarak mungkin dalam, saya ingat 5 kaki kot. Lepas tu ada satu tirai transparent. Katil kat belah sana. So maknanya tak dapat lah nak pegang. Pegang memang tak dapat. Nak cium pun tak lagi tak ada. Cumanya rezeki yang paling last sekali, masa tu lah, masa saya nak buat pengecaman tu, kebetulan nurse tu ada kat situ lagi. So nurse kata tak apa, saya tolong. So nurse tu buat one last call. One last video call masa tu.
Okey. So dia video call lah, dia video call. Tapi Guna dah tak ada telefon. dah. Masa tu dah meninggal. Cuma- Memang untuk pengecaman lah. Cuma untuk tengok je lah. Untuk pengecaman, untuk Okey. tengok sebab wife saya dia pergi 4 orang adik-beradik lah. Adik pasal lagi 3 orang kat luar. Oh. Tak boleh masuk. Seorang je boleh masuk. Allah. So video call tu lah, video call ke phone wife saya. So wife saya sambung kat adik-adik kat luar, sambungkan dekat saya kat rumah masa tu, saya jaga anak dengan bapak mentua. So itulah, itu last. So bapak mentua suami pada mak mentua lah kan? Yelah, Tak mana tahu bapak mentua lain. macam. Mana tahu bapak mentua ada bini ada banyak. Contoh. Dia ni seorang. Contoh. Jangan tak dia tengok live ni. Oh masa tengok live ni. Tadi kau cakap bapak mentua kau ada 2. Salah. Okay. Tak ada tak. Maksudnya memang suami isteri lah. Jadi maknanya dia pun tak dapat nak tengok isteri sendiri. Tak, dia pun dia tengok Melalui phone call tu lah. mak mentua saya pun last hari yang dia keluar pergi Sungai Buloh tu. Oh alamak. Jadi dia discharge mak mentua saya dalam ward. So memang dia dapat tengok dalam phone lah. So pagi tu pun memang rezeki untuk tengok last lah. Alhamdulillah bersih, tak ada apa, tersenyum. Tapi macam COVID biasalah kan, maknanya tak dapat nak solat jenazah kan? Mandi jenazah. Tak ada. Dia memang tak ada mandi. Dia tayamum. Tayamum kat luar je kan? Cuma pengurusan jenazah tu kita tak tahu. Dia lain hospital, saya fahamkan lain prosedur yang daripada ward nak turun ke bilik mayat. Lain jadi prosedurnya. proses solat jenazah pun buat kat hospital juga? Ustaz yang jawi yang berapa orang tu je lah kan? Yang jawi lah. keluarga tak dapat lah nak solat jenazah kan secara direct. Tak ada. Secara gaib je lah. Kita gaib lah. Sedih ini memang sangat menyedihkan. Dah lah tak dapat nak tengok saat akhir. Lepas meninggal pun tak dapat nak cium, pegang pun tak dapat So dapat tengok. Tapi saya kira dia 2 minggu dalam ward tu 2 minggu yang tempoh terbaik. yang bagi wife saya, adik ipar saya boleh bersedia. Kan kalau immediate kita tak tahu pula. Betul. Lain reaction dia kan. Lepas tu adik ipar saya memang dia yang jaga mak mentua saya. Sebab dia dialisis setiap malam. So dia yang paling rapat Lepas tu kami pula memang duduk serumah. So wife saya pun memang tengok keadaan mak mentua saya, keadaan kesihatan dia, merosot ke, sihat ke, segar ke, kemudian. Jadi sebelum masuk ward tu kita tahu lah keadaan dia. So bila dalam ward pun kita tahu keadaan dia kan. So 2 minggu ni masa mungkin mentally lah untuk adik ipar saya semua ready ke. Dan ulama juga telah menyatakan bahawa sesungguhnya mereka yang mati akibat wabak, mereka adalah mati syahid. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah yarham ibu mertua kepada Tok Abah, bapa kepada ibu kepada Dr. Azmanira. Azmanira, sorry. Apa nama arwah? Fatimah binti Sulong. Kita doakan mudah-mudahan arwah Fatimah binti Sulong mendapat husnul khatimah dan tergolong dalam golongan orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tok Abah. Mungkin Tok Abah agak dah habis ke? Belum lagi. Belum lagi. Kalau Tok Abah banyak ni. Tok Abah sebenarnya sedih, mungkin Tok Abah akan baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Okey. Alright, Tok Abah, kita pindah ke segmen seterusnya. Segmen mana dah kita? Okey, kita Aku tak tanya pun soalan tu. Tadi kita segmen sedih kan. Nombor Sekarang 3 kita tu. kembali balik. Mengalami Diamlah, ini orang akan tahu kita. Okey. Saya dah prepare jawapan tu. Peminat saya semua tanya lah ni. Bila nak sebut nama aku? Okey, teka-teki Tok Abah. Alright, okey. Berani tu tanya teka-teki. Okey. Saya ni master. Teka-teki, masuk satu lubang terbesar, keluar 3 lubang terkecil. Apa dia? Masuk satu lubang besar, keluar 3 lubang kecil. Apa dia? Masuk satu lubang besar? Keluar 3 lubang kecil. Ish, kau ajarnya soalan. Alright. Tak sabar nak pukul Tok Abah ni. Sini kau. Okey, satu. Tamat. Okey. Pakai baju. Okey, pakai baju bila kita masuk kan satu lubang je. Bila keluar kat tangan sekali keluar dekat. Faham tak? Kepala keluar, tangan kiri kanan. Kau baju keluar? Okey, yang kedua, walaupun dia bukan doktor, tapi setiap orang kena suntik dengan dia. Siapa dia? Dia bukan doktor tapi semua orang. Pencagari lah. Salah. Sana suntik dengan dia. Nyamuk. Bukan suntik.
Apa benda suntik? Yelah, walaupun seorang suntik, nyamuk kan suntik. Apa? Nyamuk suntik lah. Apa benda nyamuk suntik? Atira dia pakai baju macam nyamuk Aedes semua. Okey, seterusnya. Ni tak boleh panjang. Boleh panjang. Apakah makanan yang dibuka lepas tu tak boleh tutup balik? Makanan yang dah dibuka. Sardin ayam brand. Tak, boleh tutup balik. Sardin ayam brand kan Liverpool. Itu jap sardin. Okey, alright. Apakah makanan yang bila dah dibuka lepas tu tak boleh tutup balik? Makanan dah buka tak boleh tutup ah. Yes, apa? Apa? Gatal pergi buka siapa suruh? Ya memanglah nak makan kena buka tapi tak tutup balik. Pukul lah, pukul je lah. Okey, telur. Okey, jawapannya Oh, telur. wajar betul. Okey. Seterusnya, Baiklah soalan. dalam banyak-banyak coklat apa yang tak boleh lari? Coklat apa tak boleh lari? Yes, yes. Oh, ini saya tahu. Apa? Zat. Toblerone. Okey, okey. Okey, pandai. Tengok badan lah kan. Kuat makan Toblerone. Kenapa Toblerone? Toblerone? Toblerone. Tableran. Ada kena betul sebut. Tableran. Toblerone. Okey, tak boleh lari ya. Lagi. Haiwan apakah yang asal daripada Kelantan? Tadi betul lah, saya betul kan. Haiwan apa yang asal dari Kelantan? Haiwan apa bahasa dia Kelantan? Apa? Okey. Shy. Salah. Shy. Shy. Syuk. Haiwan apa kau Kelantan? Haiwan apa? A bear. Beruang, a bear. Abe. Aku pun tak tahu ni Atira yang bagi soalan ni. Okey, dia taruh jawapan. Okey. Dia producer kan? Dia producer. Payment belum dapat tau. Kenapa singa tak macam harimau? Kenapa singa? Tak macam harimau. Kenapa singa tak macam harimau? Dia tak macam harimau. Sebab dia macam singa. Sebab dia lion. Oh. Sorry, apa Level yang, up ni teka-teki ni. sorry apa yang bernilai? Sorry. Okey, sorry apa yang bernilai? Sorry apa yang menilai? Sorry yang memang RM1. Ya, betul. Aku pukul juga producer ni. Aduh. Okey, sebelum kegelapan ada apa? Sebelum Kegelapan ada apa? Sebelum kegelapan ada apa? Sebelum kegelapan. Okey, ini okey. Sebelum kegelapan ada Ada ke? ada salah. Ada tadi kegelapan kan, ni ketujuh. Benda Sekarang benda apa yang kita tengok kejap hitam, kejap putih? Benda apa? Kita tengok kejap hitam, kejap putih. Kita tengok dia kejap hitam, kejap putih. Kejap hitam, putih, hitam. Apa? Apollo. Salah. Okey. Bayang-bayang. Salah. Berdiri pahang. Salah. Okey, penguin yang jatuh bergolek. Dia jatuh golek penguin kan. Producer ni nak jadi penguin tak? Producer ni tanya dia. Okey, dia lembu tapi bukan lembu apa dia? Dia lembu tapi dia bukan lembu. Kereta lembu. Salah. Kau. Salah. Dia lembu tapi dia bukan lembu apa dia? Dia lembu. Tak dapat. Okey. Susu. Salah. Gambar lembu. Dia gambar lembu lah. Dia bukan lembu tapi dia gambar kan. Tapi kalau gambar Ustaz Halim, dia Halim tau kat situ. Gambar tak gambar? Okey. Seekor kalau seekor sotong kita bagi dua jadi apa? Sotong lah. Okey, pandai. Dia tahu. Sotong kalau bagi dua jadi sotong lah. Okey. Sotong. Okey, terima kasih banyak. Okey, nampaknya Tok Abah banyak juga gagal menjawab soalan. Tapi tak apa, oleh kali dia bekas pesakit COVID. Okey, Tok Abah. Last segment ni kita cerita pasal masih ada COVID lagi. Kita nak tanya masih banyak ni. Kejap. Okey. Tok Abah, apakah masa dalam ward tu apa yang korang buat pesakit-pesakit COVID ni? Berzikir ke, ingat mati ke, apa benda ke? Tapi saya tengok dalam viral pesakit-pesakit COVID dia menari kan, senam aerobik kan. Begitulah Itu dekat itu dekat hall atas lah, hall 1 2. Itu yang kategori 1 dengan 2 lah. Oh, okey. Macam saya kategori 3, kita orang kat bawah. Hall kita tak ada aircon. Kenapa? Kita pernah komplain, kita orang tanya. Walaupun saya baru masuk, saya tanya kenapa hall ni tak ada aircon. Dia kata, bang kat sini semuanya kategori 3. Semua ada infection paru-paru. Kalau kita bagi aircon, airborne. bukan, kalau kita bagi aircon, sekali abang batuk nak berhenti nanti sebab sejuk. So kita dapat ni lah, open air. Tapi yang bestnya bila open air ni,
hall kami tak ada pintu. Hmm. So kita boleh pergi sampai ke tepi bukit tu, boleh lah bau-bau rumput, cuma yang ada lah kawat duri, kawat apa semua kan. Cuma tapi kita boleh lah tengok luar. Boleh tengok ambulans lalu lalang. Okey. Jadi macam mana nak lawan COVID tu? Makan ubat je lah. Ubat dia bagi ikut simptom. So saya sampai hari pertama tu, first assessment tu dia tanya apa simptom. Okay. So saya cakap saya muntah hari tu. Kebetulan hari yang bila ambil tu saya ada muntah dan simptom saya masa tu batuk-batuk. Jadi dia bagi saya ubat muntah sebiji. Lepas tu dia bagi ubat batuk untuk 2 hari. Saya dengar kalau demam bagi ubat demam, Betul. kalau batuk bagi batuk gitu sebab kan. hari ketiga saya dekat Mayat tu saya ada demam sekali. Pagi bangun dia tembak 38. Terus saya dapat buat demam. Okey. So basically saya nampak sepanjang kat sana tu dia antibody kita lah yang akan melawan ni Okey. daripada makanan-makanan yang dia bagi. Sebab saya tengok portion makanan yang dia bagi ni ada karbo, ada protein, Okey. ada fiber. So daripada zat-zat makanan ni lah yang akan menaikkan kita punya imunisasi badan untuk kita lawan. Okey, Tok. Nasihat Tok Abah kepada rakan-rakan kita di luar supaya tentang COVID-19 ni. Yang pertama sekali, pesakit COVID-19 bukan penjenayah. Itu je. Ya. Itu kena ni lah. Kenapa macam tu? Sebabnya bila kita tahu orang, contohnya jiran kita COVID-19 kan, kita pun ambil video dia. Macam dia penjenayah kan. Gambar video dia nak naik ambulans apa semua kan. So bukan ni, kita sepatutnya lebih support dia, tanya family dia tak boleh keluar sebab kena kuarantin. So dia tanya dia apa yang boleh bantu, hantar makanan ke apa benda kan. Okey, kalau jiran kita kena COVID apa kita boleh buat? Kita boleh offer dia beli makanan ke, tanya dia nak makan apa, macam mana makanan dia hari tu. Sebab saya masa saya kuarantin seorang-seorang pun, rumah saya rumah apartmen. Saya punya pengurusi JMB, sebab saya bagi tahu dia lah, saya cakap saya sekarang tengah kuarantin. So, sementara tunggu result PCR. So apa ni? So saya tak keluar rumah. So dia punya concern tu dia tanya, okey sekarang ni kat rumah dengan siapa? Makan macam mana? So kalau bagi makanan tak jangkit lah Bagi mana tinggal lah. Janganlah bagi makanan bersidai pula kat pagar. Ni Cik Sah, oi makan lah. Janganlah macam tu. Overnya. Habis tu sasau pula. nak berborak pula dia. Kena kuarantin ni lah kan. Kena kuarantin dia Cik Sah je. Bukan macam tu. Even masa saya kuarantin pun di pasir ada datang hantar makanan, hantar barang. Tapi letak depan pintu lah. Okey, soalan. Kita nak tanya soalan ni. Macam lah kita tanya pada tu ulama' lah pula. Okey, tentang vaksin. Apakah hukum ambil vaksin? Kan dah kata harus. Harus kan? So, apa pandangan Tok Abah? Okey tak vaksin ni? Boleh dipercayai ke tak ke ejen Yahudi ke apa benda ke? Yahudi ni teruk sangat. Semua benda dia kita tahu. Tak pandai simpan rahsia dong ni. Pada saya senang je. Saya kira pihak yang berautoriti dah buat tugas dia. Pakar-pakar dah pun jalankan tugas dia. Pastinya nak bagi yang terbaik lah. Sebab kita pun nak hidup normal macam masa kita nak pergi Kemboja, kita nak pergi Ho Chi Minh. Ya betul. Nak shopping, nak beli barang semua ni kan. Ramai yang rindu nak sekarang ni nak letak negeri pun orang rindu. Betul. Kan? Jadi apatah lagi ke Vietnam, kita kena pergi lah. Vietnam. Bukan window shopping apa? Personal shop. Okey. Personal shopper kan. Personal shopper. Okay. So dia dah buat, dia dah mewar-warkan tentang kepentingan untuk kita mencegah COVID-19 ni. Jadi saya rasa tak salah pun. Kan? Even kawan saya yang dalam line kesihatan pun kan, geng doktor, geng polis yang frontliner pun dah ramai yang ambil. Alhamdulillah tak ada pun side effect apa-apa. Kan? Dia orang kata bila pencucuk ni dalam 2-3 hari tu dia rasa macam makin handsome. Oh gitu? Jadi macam ustaz sekarang ni macam nampak kurang ambil elok pencucuk. Ustaz ambil 3 dos lah. Tak, saya risau. Saya rasa dah cukup dah ni. Tak apa, jangan tambah-tambah. Risau saya. Betul lah. Kalau boleh ambil ni, daftarlah di My Sejahtera. Ya, betul. Kan? Okey, sebagai closing kita lah. Okay, ada soalan apa penonton? Nampaknya kita tak tahulah peminat Tok Abah ada ke tak. Ada nampak ni semua. Adik pas semua join ni. Okey. Nampaknya tak ada soalan. Okey, cuma ada Amin ha je. Okey, Atira pula tu cakap ha. Okey. Boleh semua nak 7 lagu. Boleh 7 lagu. Okey, kawan saya ada kawan tu, Khairi Zainuddin. Dia lah upline saya. Oh ya. Dia lah punca, kau lah puncanya, Khairi. Okey. Alright, so seterusnya kita dapat di ujung mungkin kemerosotan jualan. Kata-kata adakah pelanggan membatalkan pembelian?
Okey, Tok Abah sebagai seorang pesakit COVID kan, ada tak terkena itu? Aku tak nak beli kau. Saya nasib baik, saya rasa alhamdulillah minggu tu saya tak ada berurusan langsung pasal jual beli, barang saya pun masih atas shipping. Organizer kau tu yang program yang kau buat tu, event tu. Itu belum 12. Yalah, jadi dia tak takut ke? Tak ada apa, tak ada. Oh, Tak ada, dia terkeluar langsung daripada senarai. Okey. So saya tak, barang saya daripada China pun tak kapal lagi. Jadi Aku beli nasib kan? baik. Meja lipat tu kan? Kan? Ustaz, Ha. habis lah. Habis. Ustaz beli 2. COVID tu masuk kiri kanan COVID. So Kau okey lah, okey. tak ada lah. Sekarang saya event tak boleh buat sebab COVID kan. Baru hari ni, nampaknya hari ni baru boleh nak start beli event, tapi tak tahulah sekarang ni orang pun dah banyak virtual kan, pakar-pakar IT pun dah, Ya, betul. company pun dah banyak. Ada soalan? Ada Ada soalan? soalan. Wow. Tak sangka Tok Abah ada soalan punya. Main bola ada rasa efek COVID tak? Macam stamina makin kurangnya. Kurang ajar betul ni kawan saya. Nur Azrin Muhammad. Bagus soalan Nak tanya, main bola ada rasa efek COVID tak? ni. Nasib baik tanya main bola. Ni after COVID dah. Soalan After saya, COVID. main bola apa? After COVID ni saya punya keeper. Jawab. Kita raikan peminat, babe. Peminat. Dia peminat nombor 1 saya dulu. Okey. Oh my god. Ada rasa efek COVID, dia tulis tu. Ada rasa efek COVID tak? Tak ada main bola lagi. Selepas sihat pada COVID ni. Okey. Dan tak adalah pula rasa short of breath ke. Tak ada lagi lah. Tak ada ya? Okey. Cumanya mungkin saya boleh cuba jogging ke. Tapi kalau jogging tu tercungap tu mungkin sebab Tak, dia tanya kau pasal bola ni, dia ingatkan kau TMJ kot. Dia tanya pasal bola ni. dia partner training saya dulu. Okey, buat pengetahuan semua, ini ada Tok Abah bukan TMJ. So tak kau itulah. kan confuse ni TMJ ke tak? Tak, tinggi dah kurus lah. TMJ dah gemuk balik ke? Tinggi dah kurus. Okey, dah habis. Okey. So saya rasa cukup tu, mungkin Tok Abah last word untuk rakan-rakan penonton. Ya. Pasal COVID ke? Anything. Bangkit daripada ni ke? Siapa ada soalan lagi ke? Oh, ada lagi? banyak Ya Allah, soalan. banyak pula soalan. Rutin 24 jam di mic. Oh ini sharer. Sharer maksudnya dia bukan kawan-kawan saya. dia share kita punya Aku kenal live malam ni. Aku kenal. Saya tak kenal, minum dulu. Dia jiran aku ni. Dia junior aku ni. Rutin 24 jam di mic. Okey, pagi bangun biasa-biasa subuh sebab hall bawah saya tu kita ada satu kemah. Kau bangun subuh. Kita ni kau buat program aku tak bangun kan? Bila makan Ustaz. Dekat kemudian saya kerja Ustaz tau. Dia pergi kemudian tak bangun subuh. Dah lah orang kemudian nak azan. Alah, kau aku masuk tu subuh. Ustaz tanya. Ustaz boleh lah, Ustaz dah biasa tuan subuh saya ni. Aku cakap ada sekali. Okay, kita semain kat airport kan. Okey, alhamdulillah Tok Abah dah Bangun subuh. pagi. Alhamdulillah. Dia bukan mute tau, dia tak keluar. Dia macam tu. Sebabnya sarapan pukul 8. Sarapan dia hantar pukul 8. Okey. So kita akan makan sebabnya dalam pukul 9 dalam pukul 9 ada doktor yang akan datang. Okey. Macam saya tak tahu ward atas. Ward atas mungkin tak rutin dia tak check hari-hari. Saya dengar dekat atas tu kalau sakit bawa pergi ke kaunter. Tapi kita dekat hall bawah ni memang setiap hari pukul 9 akan ada doktor yang datang. Setiap katil pergi ke setiap katil tu dia akan ambil BP, dia akan check oksigen. Okey. Lepas tu 2 hari sekali dia akan ambil darah. Darah ni untuk tengok infeksi paru-paru tu. Sebabnya infeksi paru-paru tu pula masa first day masuk dia akan kejut dalam pukul 3 pagi ni tu untuk buat X-ray. X-ray. Sebabnya dia berkait daripada first assessment kita tu. Masa sampai tu dia tengok oksigen kita, oksigen saya masa sampai tu 93. Rendah. 93. Kemudian tu rendah. Saya tak tahu masa tu. Dia kata lepas tu dia buat ultrasound dekat saya. Dia pakai yang baby Macam baby baby kan dia ultrasound. Dia kata Ingat kau baby? ada putih-putih. Baby betul dia. Ada putih-putih dia kata ada radang dia kata. Saya cakap okey ada radang. So encik mungkin hall lain lah kita hantar kan. Sebab hall ni perlukan pengawasan dia kata. Okey. Malam tu X-ray. So based on X-ray tu itu hari Jumaat, hari Ahad ambil darah. Okey. Ambil darah tu untuk dia tengok yang infeksi paru-paru tu based on darah. Lepas tu habis pukul 9 tu rutin aktiviti biasa. Jadi tak ada
kau tak cerita pula kau baca Yasin ke, baca Quran ke, Saya solat tu hajat ke? ialah masa solat lah. Kau tak ada rasa taubat ke, macam insaf ke, nak pergi Kat sana lah. Tak ada. Kat sana lah maksudnya pukul 9. Tak ada lah ingat Allah ke apa ke, tak ada. Takkan nak cerita in detail. Pukul 10 duha, lepas tu pukul 12 kan bersiap untuk solat zuhur kan. Sebelum tu lepas tu kita solat zuhur berjemaah kan. Solat taubat tak ada. Malam-malam lah. Sebab 2 hari lepas saya masuk tu ada satu batch, bukan satu batch lah, ada satu batch pakcik-pakcik yang berumur ni masuk. Lepas dia masuk ni baru macam meriah sikit suasana tu. Sebab Adakah kita tabligh ataupun seorang pakcik ni gen tabligh. Okey. Dia cerita pun dia kata yang dekat Siptalin dulu pun dia ada juga dia kata. 2 kali lah. Tak, dia ada je tapi dia negatif. Tapi tak kena. Tapi dia ada masa tu dia kata. So bila masuk geng-geng pakcik-pakcik ni dia lagi meriah bercerita. Sebab sebelum tu geng-geng muda yang macam buat hal sendiri. Tapi rutinnya banyak pagi punya lah. Pagi Tapi boleh maintenance Dr. Check, semua kan? boleh lah. WhatsApp semua kan? So tak jangkit melalui WhatsApp kan? tak ada. Even kat situ pun kita orang tak adalah. Ni cuma staff yang nak masuk je akan ber-PPE. Okay. So aktiviti tak ada tengok TV ke apa ke? Tak ada TV kat situ Ustaz. Tak Saya ada 14 hari tak tengok TV. wayang 7 hari tak tengok Wayang TV. pacak ke apa tak ada? Tak ada. Ada speaker je. Itu pun nak announce nama je speaker tu. Okay. Azan ke apa ke lah kan? Azaz sendiri dalam surau. Tapi itulah. Selepas doktor check tu, pagi check ambil darah pun yang sama. Kalau ada apa-apa masalah sepanjang daripada pagi sampai ke petang tu, boleh terus ke kaunter. Ada soalan lain? Tak ada. Nampak tu, Azman Razi is watching. Janganlah sebut nama bukan ni. Azman Nira tu isteri dia kan. Hai doktor. Nama pendek apa? Aku panggil Azman, kau marah. Doktor Azma. Hai Doktor Azma. Okay. Mostly kat situ kalau tengok yang bawa Quran mengaji lah. Kan mengaji, ada yang apa Tapi Tok Abang tak bawa Quran, dia dah hafal dah. saya bawa besar Quran saya. Tok Abang dah hafal semua dah. Setakat juz amma. Ya, Kebialan amma ni. yatasaluna nabil azim Allah. Kan dah keluar dah. Dia tak boleh sebut keluar tu. Yang lain kau video call yang hantu tengok movie lah dia malam-malam hari. Alamak, ada lagi lah. Ni Ada Azrin ni. Boleh share apa-apa yang membuka mata kalau ada masa COVID kat Maiz untuk peringatan bersama. Apa benda yang boleh yang benda yang membuka mata kau lah. Hingga menyebabkan kau tak boleh lupa lah benda yang memiliki kesedaran daripada masyarakat. Boleh. Mungkin kau nampak ada orang mati depan kau ke apa benda ke. Ataupun sakit ke. Satu yang saya rasa Allah uji saya full package. Oh, betul lah. Saya rasa. Betul. Saya rasa. Sebabnya saya rasa simptom saya pun full. Kan, ada orang yang Tak ada simptom, ada gejala ada kan? simptom tapi saya dapat semua. Saya kena demam, saya kena sesama, hidung tu sumbat, tekak-tekak, hilang deri bau. Lepas itu saya kuarantin kat rumah 7 hari. Kan, dan saya rasa macam mana develop batuk tu develop daripada batuk biasa, tak sakit dada sampai saya sakit dada bila batuk. Saya hilang deri rasa tu sampai tahap saya boleh hisap lemon. Wow. Saya ada ambil video saya hisap lemon. Sebab nak ceritakan punya tak rasa. Hari pertama saya kat rumah tu, saya biasalah saya dapat tips orang kata minum lemon panas apa semua kan. So saya pun potong lemon malam tu prepare. Lepas tu saya terfikir macam dah halang-halang kan. Mesti orang tanya macam mana hilang dia rasa tu. Saya ambil video saya isap lemon selamba. Nampak? Biasa orang isap gam. Paling bisa rokok ke isap ganja. Dia isap lemon. Isap lemon tak Macam ada. apa? Saya rasa kalau sitik lemon tu saya muka dah berkerut dah. Kan? So saya dapat Ada video ke? ada saya di video. Oh, ada. Nanti kita boleh tengok. Kita boleh stop ni. So saya diuji kuarantin kat rumah 7 hari, saya diuji kuarantin kat Max 7 hari. Max tu pula masa hari last saya tu ada seorang saya sebenarnya nyaris dihantar ke Sungai Buloh. Sebab oksigen saya drop. Kan? Tapi dia drop nombor 3, nombor 2 masa tu. Lepas tu selang satu katil ada seorang pakcik tu pun dia dah tercungap pada masa tu. So doktor yang check tu dia kata awak dengan pakcik siap ambulan ambil. Saya pun macam kenapa nak pergi ni kan? Sebab you punya oksigen drop dia kata. Saya blur lah sebab sama je reading tu. Lepas tu dia datang balik dia kata kejap saya tanya pakar. So dia masuk dalam, dia keluar dia kata you tak payah pergi Sungai Buloh, you belum critical. Tunggu critical tu. Belum nak mati lagi. Saya macam wish kalau
Kalau lah oksigen drop tu pun doktor tu sebut you belum kritikal, saya tak boleh bayangkan orang yang memang pakcik tu masa dia cakap tu dia dah pakai dah oksigen. Dah ada petugas yang tarik oksigen tu dah pakaikan dah sementara tunggu ambulans. So memang tu depan mata kita dia memang tercungap, dia orang pakai oksigen dan dia jalan pergi ambulans naik. So masa tu kalau tanya apa, lepas tu saya balik, saya settlekan anak saya ni Tok Abah sampai family mak kena mentua saya masuk ke ICU. mak mentua pula, Masya Allah. So mak mentua saya meninggal disebabkan COVID dan komplikasi dan alhamdulillah waris dibenarkan untuk sama-sama dalam proses pengebumian tu. So saya dengan adik ipar saya 2 orang dapat sama-sama dapat sama-sama inilah usung jenazah daripada van, daripada hospital ambil, uruskan sampai van, so pergi ke Bukit Kiara. So kita pakai PPE, pakai full set PPE, ambil usung ni keranda. So sebelum tu dia decon, memang keranda tu memang basah, memang di decon kan. So bawa decon, bahasa dia decon lah, saya tak tahu decon apa benda lah kan. So bawa memang SOP memang masa tu tak lebih 20 orang yang boleh ada kat situ. Family line semua jauh. Boleh tengok lah tepi jauh. So benda tu sangat sekejap. Saya ingat daripada jenazah turun daripada van sampailah dah siap cucuk pokok tu, saya ingat tak sampai setengah jam. Yalah, benda yang wajib-wajib je kan. Dia pergi letak, lepas tu ada seorang petugas saya ceritakan lah kan. Mungkin orang tengok daripada jauh tak nampak kan. So dah ada seorang petugas yang full set PPE dalam liang tu. So ada 2 orang, dia ada 2 orang yang bantu dia. So 2 orang tu adik ipar saya 2 orang ni. So dia kata okey, sekarang ni kejap lagi saya ingatkan pengusung tangan kanan bawah. Dia explain kat adik ipar saya. So yang atas nanti saya ingatkan, yang bawah tangan kanan bawah, tangan kiri atas, peluk, kaki masuk dulu. Lepas tu saya akan mengiringkan, saya akan uruskan bahagian kepala. So saya ingat tu petugas daripada Jawi lah saya. Yalah. Kan? Okey. Boleh siap semua? Ready? Okey, sekarang. Dia macam tu terus. Dia tak adalah macam ni kan. Serang. Okey, saya ingat. So jenazah pun kita turunkan, masa tu memang dalam beg. Dah dalam beg putih tu. So turun tengok adik ipar saya ni masuk kaki. Turun dia mengiringkan. Tu sendal dengan tanah. Lepas tu okey dah boleh naik. So dia turunkan tanah sikit. Lepas tu terus tutup dengan papan, terus kambus. So memang proses kat situ saja tak sampai 20 minit pun. Memang sangat cepat lah. So kalau tanya dengan ujian yang saya dapat full ni, sakit full dengan keluarga pula, mak mentua meninggal, tambah pula ekonomi tu Abah pun saya faham. So Abah banyak cancel job kan. So awet-awet Vietnam pun awet Vietnam pula. Mau saya tengok lagi. Awet Vietnam yang jual barang, Tapi yang saya boleh kata dekat sebab Abah ni dia meniaga barang-barang Vietnam, okey. Yang sekarang ni saya dah tak ni sebab supplier kat sana pun ada masalah. Terus kan saya jual kurma, saya jual produk berasaskan lemon, honey mami semua untuk ni. Boleh beli ya. Tapi saya nampak dekat Mai sepanjang 7 hari Ustaz, semua yang ada dekat sini, semua dia jadi macam dia tak aku COVID, kau pun COVID. So masing-masing share experience macam mana kena wife aku sekarang ni. Sebab masing-masing risaukan pasal family tau. So anak aku ni positif tapi wife aku negatif, macam mana lah aku pun tak tahu. Tengah tunggu ambulans, lepas tu kejap-kejap kita nampak dia kat ujung tengah on phone. So saya nampak yang saya tak tahu kat hall atas, tapi yang kat hall bawah ni yang pakcik-pakcik ni dia lain lah, dia punya pembawakan pendekatan dia jadi lain lah. Kan yang kita yang geng muda ni memang kadang orang nampak kita happy, kita gelak-gelak kan. Tapi masing-masing memikirkan benda sama, fikir family, fikir anak-anak. So kebersamaan, even sampai sekarang pun kita mesti kontak lagi lah. Keep in touch lah. Keep in touch lagi. Itulah, jadi itu namanya alumni. Saling berpesan. Alumni COVID. Graduan orang ada. Tapi disebabkan itu, saya dengan kawan saya yang Khairi tadi tu, kita memang dah berjanji lah kita akan share sebanyak mungkin apa benda yang kita bagus lah Khairi lalu. Lepas ni kita panggil juga. Saya sebanyak kat saya banyak di Instagram saya update story. So alhamdulillah banyak bagi info, even sampai hari ni pun ada lagi 2-3 orang kawan-kawan saya yang merujuk dia, aku ni positif. Baru dapat call, ambulans nak ambil lagi 2 jam. Apa benda aku nak kena bawa? Bawa baju mandi ke apa. Lepas tu anak-anak aku. Tandas mesti tandas yang sama kan? Tandas?
Kan? Ha. Ha. Tapi tandas tu tak adalah. Ni tandas. Yelah asing-asing lah. Ha. Tak adalah mandi lambat Bukanlah kan. satu toilet tapi sebab kita orang tak, kat bawah tu tak ramai. Ha. Kami kat bawah tu bawa dalam 20-30 katil tapi toilet banyak. Ha. So masih selesa lah. So, kena bawa sabun tu lah. Itu kena sendiri lah, tak boleh kongsi air tu. Kan. Bawa sabun Tapi sabun kalau jatuh jangan ambil. Sabun kalau jatuh bawah jangan angkat. Kan. Even, so saya sekarang memang nak sharing. Even ada member saya, macam mana ni anak aku close contact, kawan dia positif, apa benda aku nak buat ni kan. So yang boleh saya pesan, mula-mula sekali jangan panik. Okey. Jangan panik. Dan ingat kita bukan penjenayah. Kalau siapa yang sakit tu bukan sakit COVID-19 bukan penjenayah. Ya, betul. Jangan panik, kekal tenang sebab kalau kita panik, kita tak boleh nak fikir rasional, tak tahu. Betul. Dan kita akan buat benda pelik-pelik. Yes, betul. Okey, terima kasih banyak Tok Abah. Kalau anda nak tanya lagi pada Tok Abah, boleh tanya. Kita dah lambat sangat ni. Terlajak betul ni. Nampak. Okey, boleh. Episode saya. View pun ramai, tak kurang pun. View tadi cecah tau. Kita tengok after view lah. Okey, after view lah kan. After view. Okey. Masya-Allah. Kalau nak tanya Tok Abah, boleh tengok Tok Abah punya Instagram apa tu atau Facebook apa nama? Ni lah Facebook Nur Rafiq Zainal. Nur Rafiq Zainal. Yeah. Nora, bukan Nora Arifin Nur Rafiq. Nur Rafiq Datuk Nora. Datuk, sorry. Sorry. Nora punya dengan komeng tu kan? Ha? Gedebak-gedebuk. Tak tahu. Komeng. Yang dengan Doremi tu? Si bukan. Nora tu kan? Tak tahu. itu Nora 20 sen apa? Okey, terima kasih banyak. Dah makin melalut nampaknya. Tak minum soya. Kita akhiri. Anda boleh kalau terlepas rancangan ini nak tengok dari mula, boleh repeat tengok dekat YouTube Soyawan, SOYAONE 1 Soyawan. Okey, so terima kasih banyak-banyak Tok Abah, terima kasih pada semua rakan-rakan kru, terima kasih pada semua rakan-rakan penonton. Terima kasih atas sokongan anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.